Golden Chef, College of Culinary Art and Hospitality. Remember to click subscribe and notification button for more Golden Chef video. Dan selamat pagi. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Chef Muhammad Abdul bin Muhammad Said daripada Golden Chef. Good morning. I'm from Golden Chef College. My name is Willy. So how are you guys today? So here we have Chef Rakli. So Chef Rakli, what are you going to cook today? Okey, today kita masak prawn curry dengan kacang bendi. Terbaiknya dalam Penang, terbaiknya. Okay. So guys, diorang sudah lapar kan? Sudah lapar kan? So boleh Chef Rakli introduce dengan bahan dan untuk macam mana dengan masakan, apa dengan cooking method. Okey, hari ini kita buat macam saya cakap tadi, kita buat prawn curry dengan lady finger. And then kita ada produk-produk seperti rempah kari. Rempah kari kita boleh pakai rempah kari. Mana-mana pun rempah pun tak apa. Jadi dia punya aroma dia. Kita jangan pakai satu kari powder saja. Okey, kita boleh tukar macam-macam kari. Biar kita dapat aroma dia macam-macam. Kemudian kita boleh masuk serbuk kuning lagi. Kita nak bagi dia punya colour nampak kuning. Okey. Kemudian kita bubuk dia punya serbuk hitam putih. Kita nak bagi dia rasa aroma dia. Bila aroma dia kalau wangi, baru dah kita masak. Kemudian kita akan masuk bawang. Bawang yang telah di mesin. Bawang di mesin, pastikan bawang itu halus. Okey. Okey, kita sediakan seperti bawang putih. Bawang putih. Kemudian kita sediakan bawang besar, iaitu red onion lah. Dan kita standbykan, kita adakan serai. Bila kita masak, dia punya aroma serai tu ada. Okey. Dan kita masuk sedikit dada hitam. And then kita masuk daun ketumbar, kita tumis nanti. And then kita masuk daun kari. Daun kari, kalau kita masak kari tak ada daun kari, bukan kari namanya. And then kita masuk tomato. Tomato kita nak bagi dia punya taste lagi. Okey. And then kita ada udang. Kalau kita masak tak ada udang, nama pun kari udang, mesti kena udang. And then kita boleh masak kari ni kita boleh buat macam sotong, and then ikan, apa-apa seafood sekalipun. Kalau kata lobster lah lagi terbaik lah. Okey. Then kita kena ada santan. Kari kalau tak ada santan, macam Penang ni tak ada santan. Kalau mamak dia pakai itu macam tairu. Tairu macam dia macam yogurt juga. And then kena ada air. Okey. Air. And then bendi kena ada. Nama pun prawn curry kacang bendi, mesti ada kacang bendi. Okey. Okey, kita akan mulakan dengan masakan yang pertama. Okey. Sebelum kita nak mulakan masakan, bahan-bahan dia kita kena potong dulu ya. Okey, macam bawang putih. Bawang putih pastikan dia punya yang tangkai dia kita potong. Okey. Kita potong, kita slice dia. Slice dia. Okey. And then dia punya bawang. Bawang kita buang dia punya kulit dia, mesti kena buang. Kita buang dia punya tangkai dari sini. Okey, kita slice juga. Tapi slice jangan cepat sangatlah, nanti kena tangan. Oh. Tengok dia main potong. Wah, banyak cepat juga Chef Rakli. Ya, kalau lambat jadi makcik di rumah, jadi lambat-lambat. Pisau yang penting. Pisau yang penting kena tajam dan kebersihan kita kena jaga. Pastikan apa yang kita guna kena basuh dulu. Sebab dia mai dari pasar. Bila mai pasar, benda jatuh atas tanah kita tak tahu. That's why kita kebersihan kita kena jaga. Ini tomato kita pakai wedges. Potong wedges kita tumis sekali. Sebab kita ada dua jenis tomato. Tomato kita akan wedges dan kita ada untuk garnishing. Okey. Tapi Chef Rakli, hari ini masak tak pakai asam jawa. Okey. Kita ada kalau kari boleh pakai asam jawa, ada kari tak payah pakai asam jawa.
Ini kita buat berulang kali, kita tak pakai asam jawa. Pasal apa? Kita buat berulang kali ikan, kita buat asam jawa, ikan tu dia hanyir tau. Bila hanyir tu, dia punya bau kuat. Bila bau kuat, that's why kita kena masuk asam. Macam udang, tak ada masalah. Okey, udang tak, kita kena pastikan udang ni basuh. Kemudian kita kena buang dia punya janggut dia. Kat depan sini pun tajam juga ah. Ya, ini kena buang. Kadang-kadang kita, setengah orang Melayu makan dengan tangan. Makan dengan tangan terluka ujung ni, terus tak boleh makan. Kalau kita masak sama lobster boleh tak? Oh, lagi baik. Kalau masak dengan lobster, tapi kos dia teruk lah. Kalau jual tu boleh lah, tapi mahal sikit lah. Okey. Kalau kita masak sama udang campur ikan sekali boleh tak? Kalau kita nak masuk pun boleh juga. Tapi kadang-kadang kita kena masuk step by step. Kita jangan masuk masuk udang, masuk sekali ikan. Udang tak masak, ikan dah hancur. Jadi kita boleh masuk udang dulu. Ada ikan, sebab ikan tu dia ada slice kan. Bila ada slice, kita masuk sekali, kita kacau dia akan hancur. Bila dia hancur dia jadi tak menarik, jadi macam ni ya. Okey. Tapi macam tu udang ini kecil kan. Kalau kita replace itu lobster pun kos mahal. Boleh kita masak itu udang ayak tawar? Boleh. Tapi dia punya kalau udang ikan masin ni dia memang dah masin. Kita ayak masin, dia tak masin rasa dia ada. Dan ayak tawar ni kita kena dulu sejenis kena lebih sikit. Sebab apa? Dia ikan udang ayak tawar ni dia tak cukup rasa lagi. Dan kita kena pakai garam lebih. Tapi lebih baiklah kita gunakan dari lautnya. Seafood lautnya lagi bagus. Macam tu ah. Wah, sudah lapar lah. Boleh saya bagi start tunjuk macam mana dengan cara masak untuk boleh kita pastikan lah kalau kita nak pakai kuali pun boleh, kita nak pakai periuk pun boleh, tak jadi masalah. Kita boleh pakai apa pun. Yang penting jangan pakai itu yang duk buat burger punya. Itu burger tak boleh lah. Kita panaskan dulu. Kita panaskan, bagi panas betul-betul kita masuk minyak. Minyak terpulang lah. Kalau masuk banyak, dia banyak minyak. Lebih kurang 2-3 camca Dalam 3 sudut cukup. Okey. Pertama, kita akan masuk bawang. Bawang dan bawang putih. Bawang besar dan bawang putih. Dan kita akan masukkan serai. Sebab apa kita masukkan serai, dia bagi aroma. Dia punya aroma menarik. Serai tu yang bagi naik aroma dia. Okey, kita masukkan bawang. Seperti boleh kita pakai ini clay pot masak. Clay pot lagi wangi. Kalau pakai clay pot lagi dia berasa menarik. Dia sebab dia periuk tanah kan. Okey. Okey. Dia punya aroma pun dah naik dah. Dan kita masukkan daun kari. Macam saya cakap lah, kalau kita masak kari tak ada daun kari, bukan kari namanya. Dan kita masukkan daun ketumbar paste. Dan kita masuk tomato. Tomato. Oh, semua Ya, kasih wangi ya. kasih wangi. Okey, lada hitam. Lada hitam jangan pakai yang sebiji-sebiji ya. Kalau boleh, lada hitam vitamin C, jangan pakai lada serbuk. Okey, kalau kita nak lebih bawang, kita boleh buat bawang lebih. Okey, kita tumis sampai wangi. Aroma yang menarik. Wah. Okey, kalau kurang minyak, kita boleh taruh minyak ah. Bahannya sudah benar. Okey, dia bukan burn, dia punya ni dia terlampau dia aroma dia. Okey, kita masukkan serbuk kari. Serbuk kari kita tak taruh air. Dia taruh air, dia punya campur jadi lambat dia pecah minyak. Okey, serbuk hitam putih dan serbuk kuning. Kita saute dia. Nampak? Kita saute dia. Kita buat macam ni baru dia nampak aroma dia. Oh, macam tu sehari kita makan 3 Ni. Ini kalau makan dengan roti full lah. Okey, campur air sikit. tu sehari perut jadi besar lah. Menarik.
Okay. Okey, kita biar sampai dia pecah minyak. Tambah air sikit. Tambah sikit, kalau kurang boleh tambah. Kalau kita masak ini udang, makan banyak untuk kuat badan. Untuk kadang-kadang udang pun kolesterol tinggi, jangan terlalu banyak makan udang. Kalau ikan pun kita boleh buat. Kalau ikan lah, kita boleh tambah satu lagi. Kita masuk tu halva campur. Halva campur macam spice Malay punya halva campur. Kita boleh masuk untuk ikan. Macam mana dia baru tahu boleh pecah minyak? Nampak minyak dia kalau di atas nampak macam berminyak, baru kita tahu nampak pecah minyak. Tapi dia kena bagi masak biar lebih sikit. Sebab apa? Kalau kita masak sekejap, dia punya bau rempah. Bau rempah, bagi bau rempah dan minyak. So lebih kurang lah maksudnya. Oh, sekarang tengok dia punya aroma. Oh. Ini ya kalau makan dengan roti. Tapi kalau ini macam kalau bahan-bahan blend semua sekali boleh tak? Boleh tak, tapi kalau boleh biar kita beli bawang besarnya, kita slice dan bawang putih kita tumis sikit. And then bawang ni kita dah masuk tadi. Okey. Ini ayat sudah Ayat cukup ni. Nanti kita standby lagi kita nak masak lagi. santan sama ini. Okey, lagi ya. Sekejap kita masuk, bagi pecah minyak kita akan masuk udang ini dan santan. Oh, okey. Kalau ini kari ya. Kari saya tahu lah banyak jenis kari lah dalam Malaysia lah. Dia kari history ya. Macam mana ini kari main? Karinya ada setengah daripada India. Dari India pun ada. Oh, okey. Dari India, dan sekarang India adalah masih kandak di Malaysia lah banyak. Jadi makanan Malaysia jadi Penang. Penang famous dengan nasi kandak. Nasi kandar. Nasi kandak kalau kandak kari tak menarik. So I think most of Malaysian also like to eat nasi kandar. Okay. So I think morning until late night also they all eat nasi kandar. Di Penang ni famous dengan nasi kandak. Mana-mana dari Johor, dari Singapura, mesti namanya Penang, mesti cari nasi kandak. Pasal nasi kandak terbaik dalam Penang. That's why kita buat kari. Dan kari ni memang sempoi lah. Orang Penang kata sempoi. Cina kata ho cia. Okay. So sekarang masuk udang tak? Okey, udang tadi kita hanya boleh kopek tadi ya. Potong tadi. Udang kita nak bagi dia punya aroma masuk, kita potong sikit. Potong sikit. Bila kita potong sikit, dia punya rempah dia masuk dalam isi. Bila dia isi ya, orang nak makan dia rasa memang sedap. Okey, kita boleh masuk ni. So sekarang Dah hampir dah pecah minyak. Kita masuk udang. Kita masuk udang. Pastikan udang masak, jangan udang tak masak. Macam mana kita nak tahu udang dah masak? Kita nak tanya udang, udang sudah masak ke belum? Tak kan? Kita tengok udang akan jadi macam rekod. Okay. So ini ladies finger memang mau masuk seketui macam tu kan? Ya, kita masuk seketui. Okey. Ladies finger, kita hanya cuma buang ujung ke ujung. Kita jangan potong ni. Kalau kita potong yang tengah, dia akan kan kacang lendir. Nama pun kadang-kadang kacang bendi. Setengah orang panggil kacang lendir. Bila kacang lendir kita potong ni, jadi dia lendir dia masuk dalam ni jadi macam bertali. Bertali. Okay. So lebih sticky lah. Ya. Dan kita masuk santan. Oh, bendi tak masuk lagi ya? Belum lagi. Lagi ya. Setengah kalau India dia masuk tairu. Macam saya cakap tairu tu dia daripada yogurt. Jadi daripada lembu, susu lembu yang pekatnya. So this is the difference on the Indian style and our Kalau rasa pekat, kita boleh masuk sikit air ya. Wah, bau wangi ya. Macam. Yang ni
Jadi kalau kita nak masuk, kalau nak kamu masuk kacang bendi, ini kita boleh masuk terung atau binjal kan. Kita boleh masuk nenas pun boleh juga. Tapi bila kita masuk nenas, dia punya udang tu akan jadi lembek tau. Bila lembek tu jadi nampak macam tak fresh. So Chef Apri boleh masukkan itu daun putina. Boleh. Boleh masuk daun pudina. Daun pudina kita masuk, dia punya aroma dia lagi bagus. Macam setengah orang dia punya kari tak boleh masuk daun pudina. Dia cakap kenapa tak boleh masuk daun pudina? Sedangkan kedai nasi kandar pun last dia boleh masuk daun pudina. Sebab pudina ni nak bagi dia punya aroma naik. Bila aroma naik, bubur syok. Jadi sebab mamak nasal dia akan bubur daun pudina, dia tutup. Dia tutup, bila ada orang nak makan dia buka, dia punya aroma. Okey, kita masuk kacang bendi ya. Sebab udang hampir masak, kita masuk kacang bendi. Kacang bendi ya, jangan terlampau masak sangat. Bila masak sangat dia terlampau lembek, lagi tak menarik. Macam tu dia punya ni. Tengok udang macam mana? Okey, dia punya udang, you tengok dia punya dia punya rempah ratus sudah masuk celah-celah dia. Okey? Nampak? Ha? Macam mana tahu itu kacang masak tak masak? Dia lama-lama dia akan masak. Dia masak, dia akan jadi nampak lembek sikit. Sebab apa? Kita kalau kita masak taruh siap nanti ya, udang tak masak, tak kacang bendi masak. Pancang kacang bendi kita nak makan dia nampak crunchy sikit. So lebih kurang masak juga lah. Masak. So tomato tak masuk? Tomato satu kita dah masuk. Tomato ni untuk kita dapat garnishing. Garnishing. Sebab kita dah standby garnishing dia. Macam tu. Jadi saya standby kat sini Ya. lah untuk Chef Apri. Pasal bendi ni orang boleh makan mentah. Sebab apa? Melayu dia suka makan buat ulam dengan sambal belacan. Dengan sambal belacan buat ulam. Sesuai bendi tak payah terlampau masak sangat. Dia terlampau masak sangat dia makan pun tak menarik. Tapi kedai mamak akan buat kacang bendi tahu asing. Dia tak masuk sekali dalam kari. Sebab apa? Bila masuk dalam kari sekali, dia akan jadi lembek. Bila jadi lembek, orang tengok ini bendi lama. Tengok, dah siap? Lebih kurang lah. Kita jangan terlampau cair sangat. Bila kita cair sangat, udang tu dia keluar jus tau. Bila dia keluar jus, dia jadi cair. Biar kita pekat. Bila kita pekat, udang tu nampak kita nak makan dengan nasi. Dia punya kari tu, macam kari tu dua ada atas nasi tu. Terbaik. So ini nasi untuk sekali untuk ni Kita nak bagi nasi, kalau kita masak kari, tak ada nasi, tak ada kita kena ada nasi ataupun dengan roti. Famous roti menggali. Kalau roti menggali cicah dengan kari, terbaik. so nasi Okey. minyak ni boleh juga Nasi minyak pun boleh. Okey, kita dah hampir masak. Kita pastikan jangan terlampau biar sampai lama-lama, biar lama-lama nanti dia akan jadi udang jadi overcook dan dia nampak macam muka soggy je. Okey. Sudah siap. Sudah siap? Tengok, mana ni kita boleh tahu udang ni dah masak. Tadi udang dia mekot panjang kan? Sekarang kita nampak udang dah rekod dia masak. Okey? So that mean udang ini sudah jadi steam shape. Steam shape. Lepas tu udang kena masak. So sekarang boleh plating lah. Kita plating. Jadi kita plating ya. Okey, kita masuk garam ah. Sebab apa saya tak masuk awal garam? Kalau kita masuk garam dengan awal, kita masuk awal, dia akan jadi macam masin. Pasal dia reduce kan. Dari itu dia masin. Jadi garam. Okey, ini aji sikit lah kalau nak masuk. Boleh tak mau masuk, kita boleh pakai chicken stock. Chicken stock apa brand tak kisah, janji chicken stock. Jangan terlampau banyak. Nanti pun banyak-banyak jadi botak kepala. Okay. So most of the Asian cooking they will use this we call it MSG lah, monosodium glutamate. Okay. So because they want to ensure the
umami taste for the dish. Okay, so ready ya? Okey. Okay. Tengok dia nampak sudah pekat. Wow. Okey, kita nampak pekat. Kalau cayak, orang Melayu cakap apa? Cerai. Orang Penang kata cerai. Okey. So sekarang start plating. Kita start plating. Okay. Boleh, kalau boleh kita bubur bendi sikit dulu, lapis dia kat bawah. Okay. Okey. Oh, saya bagi macam tu semua masuk dalam plate kah atau lagi satu-satu? Kita balik kita susun dah nampak. Susun Macam dah kita nampak. kita bila tengok bila susun nak makan jadi sedap. Okay. Oh, nanti bubur sekali nampak bersepah. Bersepah, oi nak makan pun tak menarik. Pasal kalau bersepah, garnishing dia tak menarik. So if we remove shell boleh juga. Boleh. Boleh remove shell juga. Masak macam boleh remove shell. Boleh juga, remove. Okay. Kadang-kadang malas mau pakai tangan. Ya, betul. Okay. Okay. So arrange nicely. Okay. Wow. Kandi masuk. Kalau nak itu chili, red chili untuk garnish pun boleh juga. Boleh red chili garnish macam daun bawang. And then macam yang cakap itu daun pudina pun boleh garnish. Kadang-kadang ada bawang goreng juga. Boleh juga. Okay. Okey. Sekarang lebih kurang. Okey, garnishing ni kalau boleh, benda ni benda makan kita pakai sarung tangan, glove. Pasal kita efek benda makan. Pasal kita kena kira hygiene juga. Okey. Ni kita taruh gravy sikit lah, kering sangat. Wah, kalau gravy banyak boleh makan sama nasi lagi. Oh, lagi sempoi. Orang Penang kata sempoi. Sempoi ya. Okay. So kita pakai chili red, green, daun bawang, tomato. Okey, lupa nak bagi tahu cili kita boleh potong macam ni ya. Okey, macam cili tadi tengok kan? Okey, kita boleh potong macam ni. Biji dah buang. Okey? Kalau cili padi pun boleh juga. Cili padi tak menarik lah. Kalau kita buat cili padi masak lemak okey. Okay. Okey. Then kita buat spring onion. Spring onion kita potong biar nampak kemas sikit macam ni. Oh, dia potong tajam-tajam. Baru nampak lagi sikit. lawak. And then mungkin kita boleh cari itu bunga daun bawang, cambak sikit. Bagi nampak nice sikit dia punya. Oh. Okey. Then kalau kita bubur ni kita kena nasi. 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 Kena dengan nasi, tak ada nasi, tak ada Okey. Nasi. Kena tekan sikit kan. Tekan kasih keluar. Ah. Nasi ini boleh buat apa shape yang Oh, suka nasi lah. cantiknya. And then kita boleh bubuh. Kadang kita bubuh tomato pun boleh. Dan kita boleh masuk macam timun. Okey. Dan kita boleh bubuh sikit lah garnishing. Nampak hijau sikit. Daun-daun dah. Nampak hijau sikit. Okey, kalau nak buat cili pun boleh. Garnishing tak masalah. Okey. Pastikan garnishing ni semua boleh makan. Nanti kena buat garnishing. Ada yang benda yang mentah tak boleh makan pun tak guna juga, tak makan mentah. Okey. Okey.
Okey, kita dah masak nasi dah. Nasi pun ada. Kari dah ada. Sedap dimakan. Tengok. Tengok. Udang pun dah masak elok. Kacang pendi pun okey. Dia rasa crunchy. Nasi pun ada. Kalau tak mau makan dengan nasi, boleh hidang dengan roti Bengali. Terbaiklah dipending dengan roti Bengali. Makan dengan roti cicak. Kalau kari ikan, kalau kita buat kari ikan, kita boleh simpan dalam peti ais. Lepas tu tengok. Sudah siap. Tu dah tengok. Nampak menarik. Dia punya udang dia cukup masak. Lagi pula dia punya udang ni, dia dah rempah, dia punya kari ni dah masuk dalam udang dah. Dah masuk dalam udang, memang terbaik. Okey, kalau boleh tolong share dan like. Penat saya cakap, you all semua tak mau share, tak mau like, penat saya cakap. Lengah mulut. Okey, terima kasih banyak kerana kalau siapa-siapa yang share dan like, terima kasih banyak. Saya salute. Terbaik untuk semua. So, thank you very much. Okey Terbaiklah.